Menarik 10. Sebanyak 13 daripada 64 projek jalan luar bandar PJLB yang diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 bagi negeri Sarawak telah siap sepenuhnya. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Henry Sumagong berkata 39 projek bagi dalam peringkat pelantikan perundingan reka bentuk, 3 projek di peringkat perolehan dan 9 dalam peringkat pembinaan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Robiah Wang, GPS Kota Samarahan mengenai pencapaian dan tindakan terkini Kementerian untuk menambah infrastruktur kawasan luar bandar seperti bekalan air, bekalan elektrik, ameniti sosial dan jalan perhubungan khasnya di Kota Samarahan. Henry berkata bagi program ameniti sosial, 3 projek berjumlah 1.25 juta ringgit telah diluluskan di Parlimen Kota Samarahan bagi tahun 2020. Beliau berkata setakat 25 Oktober lepas, 1 daripada projek tersebut telah siap sepenuhnya, manakala 2 lagi dalam peringkat pelaksanaan. Henry turut memaklumkan sejumlah 285.6 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan projek bekalan elektrik luar bandar di Sarawak pada tahun 2020 melibatkan 16 projek yang akan menyalurkan bekalan elektrik kepada 3,200 rumah. Sebuah syarikat perusahaan kayu dan perabot dari China telah menyatakan hasrat untuk melebarkan sayap perniagaan mereka di Tanjung Manis Muka. Perkara ini dimaklumkan sendiri oleh Presiden Zuzo Seng Heywood Wang Fuha kepada Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam satu mesyuarat atas talian yang diadakan pada Rabu. Menurut Wang, Tanjung Manis dipilih kerana kawasan tersebut memiliki infrastruktur sedia ada seperti jalan, elektrik, air dan juga pelabuhan. Di samping itu, Wang menyatakan minat untuk melabur di Sarawak setelah melihat potensi Sarawak sebagai salah satu lokasi strategik untuk pembukaan kilang mereka. Sebuah dewan serbaguna akan dibina di Klinik Kesihatan Bintango bagi tujuan kemudahan untuk warga klinik di kawasan tersebut. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Maradong, Datuk Ding Kuang Hing, projek tersebut sepatutnya dilaksanakan pada awal tahun ini di bawah peruntukan program projek transformasi luar bandar RTP berjumlah RM150,000 tetapi ditangguh susulan penularan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, projek tersebut telah dijadualkan semula pada September tahun ini dan dijangka siap dalam tempoh 6 bulan. Sementara itu, warga Klinik Kesihatan Bintango menzahirkan rasa terima kasih kepada Kerajaan Sarawak atas pembinaan projek yang akan memberi manfaat kepada mereka untuk menjalankan aktiviti berkaitan. Sejumlah 24 ketua isi rumah dari Rumah Hab Budet Mengari menerima bantuan atap rumah yang disumbangkan Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia yang juga ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah. Sumbangan itu telah diserahkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang yang mewakili ahli Parlimen Limbang di mana ketika ini masih mempunyai urusan di Dewan Rakyat. Katanya bantuan atap rumah yang diberikan itu adalah peruntukan yang disalurkan Kerajaan Persekutuan. Untuk fasa ini, sejumlah 15 buah rumah panjang menerima bantuan ini berdasarkan permohonan dan justifikasi pemohon yang memerlukan. Menurut Paulus Palu, penduduk kampung yang telah menerima projek baik pulih di bawah peruntukan Kerajaan Sarawak tidak akan menerima bantuan tersebut. Sementara itu, penduduk Rumah Hab Budet Mengari yang menerima bantuan ini melahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada ahli Parlimen Limbang dan Adun Batu Danau yang telah berusaha membantu dalam menyediakan bantuan rumah ini. Kontijen Para Sukma Sarawak tetap optimis meneruskan kecermelangan meskipun penetapan had umur lebih 40 tahun tidak lagi dibenarkan.
Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah berkata, Sarawak akan tampil dengan atlet muda pada tamasya yang dijadualkan berlangsung 2022 itu nanti. Menurut Fatimah Abdullah, penetapan had umur tidak memberi impak yang besar kerana kehilangan atlet di usia terbabit dalam kem Sarawak hanya berskala kecil sahaja. Ujar Fatimah Abdullah, jika himpunan atlet lebih umur antara penyumbang pingat buat Sarawak sebelum ini, begitu juga harapan terhadap kemampuan atlet baru kelak. Katanya lagi pihaknya sudah melaksanakan program pembangunan serata negeri dalam usaha mengenal pasti bakat muda baharu. Tambahnya segala perancangan ke arah itu kini berjalan dengan lancar. Menarik 10. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah mahukan kerajaan negeri mengenal pasti masalah rakyat dan berusaha keras ke arah membantu mereka yang terjejas teruk akibat wabak COVID-19. Sultan Sharafuddin dalam kenyataannya menerusi Facebook rasmi Istana Selangor bertitah baginda sentiasa mengambil berat dan memantau masalah rakyat khususnya dari segi masalah ekonomi. Justru baginda berharap rakyat untuk terus bersabar, tenang dalam menghadapi segala dugaan dan sentiasa berdoa agar musibah yang menimpa pulih seperti sedia kala. Baginda juga turut menzahirkan penghargaan kepada doktor, jururawat, kaki tangan hospital serta barisan hadapan yang telah melaksanakan tugas merawat pesakit dan mencegah penularan COVID-19 tanpa kenal penat dan lelah. Kerajaan masih menunggu perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja berhubung fatwa penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan umat Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, keputusan mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas mengenai fatwa vaksin COVID-19 itu telah dipersembahkan kepada penyimpan mohor besar Raja-Raja selepas mesyuarat muzakarah berkenaan minggu lepas. Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas itu bersidang pada 3 Disember lepas bagi membincangkan isu berkenaan sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Panda di Zoo Negara tidak boleh dipindahkan ke mana-mana zoo diuruskan pihak berkuasa tempatan PBT kerana ia tertakluk di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA. Pengerusi Persatuan Taman-Taman Zoologikal dan Akuarium Malaysia, MAZPA, Dr. Kevin Lazarus berkata, pihak zoo dan pameran tetap ZPT di negara ini tidak mempunyai kuasa dan autoriti dalam menentukan pemindahan dan penempatan panda berkenaan. Lazarus berkata demikian sebagai menjawab kemungkinan panda yang menjadi simbol hubungan-hubungan diplomatik antara Malaysia dengan China itu dipindahkan ke mana-mana ZPT beroperasi penuh di bawah agensi kerajaan khususnya PBT. Selepas hampir 10 bulan direhatkan, pemain ke-12 akhirnya boleh kembali beraksi pada saingan Liga Malaysia Liga M musim depan. Ini selepas pemilik Johor Darul Takzim JDT Tuanku Ismail Sultan Ibrahim berkongsi berita gembira peminat bola sepak berkemungkinan besar akan kembali dibenarkan memasuki stadium untuk saingan musim baharu nanti. Jelas Tuanku Ismail yang juga bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM itu, ketika ini satu prosedur operasi standard SOP sedang dirangka bagi merealisasikan impian penyokong untuk menyaksikan pasukan masing-masing beraksi di stadium. Bagaimanapun jumlah penonton yang dibenarkan adalah berdasarkan kapasiti stadium dengan hanya 10% penyokong akan dibenarkan masuk. Kebenaran itu pastinya akan memberi kelegaan buat pasukan-pasukan bertanding yang sebelum ini tersepit ekoran kegagalan meraih pendapatan menerusi kutipan tiket. Industri bola sepak Asia yang terus terkesan akibat pandemik COVID-19 digesa kekal bermuafakat memastikan kelangsungan sukan itu khususnya bagi menempuh cabaran tahun hadapan.
Menurut Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, AFC sebagai badan induk bola sepak di Asia akan terus bersama dengan ahli gabungannya memandangkan rantaian COVID-19 sukar untuk diputuskan sepenuhnya. Beliau berkata ahli gabungan AFC terutama negara terjejas teruk akan diberikan sokongan diperlukan terutama daripada segi bantuan keuangan. Hamidin menyertai Kongres AFC ke-30 secara maya yang dipengerusikan Presiden AFC Sheikh Salman Ibrahim Al-Khalifa pada Rabu. Pada kongres itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino dalam ucapannya berkata FIFA mampu menyalurkan bantuan diperlukan kepada negara anggota sejak bermulanya usaha mengengkang pandemik COVID-19. Infantino turut menekankan perpaduan dan solidariti adalah penting untuk memastikan kelangsungan bola sepak terutama dalam usaha menyaksikan sukan yang memiliki peminat terbesar di dunia kembali normal pada tahun 2021. Menarik 10.